Assalamualaikum. Isu psikologikal yang terdapat dalam filem The Shutter Island adalah penyakit mental sistem skizofrenia. Skizofrenia merupakan sejenis penyakit akal yang sangat berat dan sukar diubati. Penyakit skizofrenia ini menyebabkan berlakunya kerosakan teruk pada pemikiran seperti halusinasi dan delusi. Sebagai contoh, dalam filem ini, penyakit ini dialami oleh Edward Teddy yang sering mengalami halusinasi dan delusi tentang isteri dan anak-anaknya, sehingga menyebabkan merasa dalam kegelisahan. Terdapat dua bentuk kecewaan psikologi dalam filem The Shutter Island, iaitu halusinasi dan delusi. Yang pertama ialah halusinasi. Pengidap halusinasi akan mempunyai satu persepsi palsu terhadap perkara yang dilihat dan didengar. Sebagai contoh, halusinasi yang sering berlaku terhadap Edward Teddy adalah bayangan isterinya, Dolores Turner, yang kerap muncul di hadapannya. Yang kedua adalah delusi. Gangguan delusi adalah penyakit yang dicirikan kehadiran khayalan. Kecewaan delusi dalam filem ini dilihat adalah khayalan dalam mengenai sakit tubuh badan. Contohnya, Edward Teddy mengakui bahawa beliau menderita sakit kepala, iaitu Edward Teddy dalam migren. Migren yang dialami oleh Edward Teddy bukannya migren sebenar. Migren ini adalah fantasi yang dicipta oleh beliau. Diagnosis yang menyebabkan kecewaan psikologi dalam filem adalah mania melampau. Mania merupakan keadaan psikologikal yang menyebabkan seorang mengalami euforia yang tidak masuk akal dan khayalan. Terdapat dua rawatan kecewaan psikologi dalam filem, iaitu pakar psikiatri dan psikodrama. Yang pertama ialah pakar psikiatri. Kaedah perawatan psikiatri juga membantu dalam bidang kepakaran perubatan. Rawatan ubat-ubatan boleh membantu menguruskan keadaan pesakit. Sebagai contoh, dalam filem, Dr. Sheehan telah memberi rawatan psikiatri kepada Edward selama 2 tahun untuk merawat masalah simptom skizofrenia ini. Rawatan yang kedua adalah psikodrama. Rawatan ini menggunakan tindakan dramatik yang diarah untuk memeriksa masalah yang dibangkit oleh seseorang individu. Sebagai contoh, Dr. Sheehan yang memainkan peranan sebagai Cham untuk berkawan dengan Andrew Marshall bertemu dengan Dr. John berdepan Andrew dengan realiti oleh petunjuk untuk melihat kemahiran menyelesaikan masalah Andrew. Seterusnya, bagi pendapat kumpulan, bagaimana kehidupan dengan adanya kecelaruan psikologi ini? Baiklah, segi emosi, kecelaruan psikologi mempengaruhi dalam kehidupan. Individu ini pernah mengalami situasi kehilangan orang yang disayangi yang menyebabkan dirinya tidak boleh menerima situasi tersebut sehingga menyebabkan gangguan emosi yang melampau. Sebagai contoh, watak Andrew Ladies dalam filem The Shutter Island, beliau tidak dapat menerima kenyataan bahawa ketiga-tiga anaknya telah dibunuh dan ditenggelamkan oleh isterinya yang bernama Dolores. Disebabkan perkara ini berlaku, individu tersebut akan menjadi gila dan mengalami tekanan emosi yang kronik. Kesan kecelaruan psikologi terhadap diri individu tersebut, individu ini mudah menjadi marah dan depresi. Hal ini kerana berkemungkinan individu tersebut pernah mengalami situasi yang menggerunkan seperti melihat situasi keganasan, pembunuhan yang teruk sehingga menyebabkan diri mereka menjadi stres dan mudah marah. Kesan kecelaruan psikologi terhadap orang lain adalah risiko untuk mencederakan orang sekelilingnya. Hal ini kerana emosinya yang kurang stabil mendorong individu ini untuk melakukan perkara negatif terhadap orang sekelilingnya, seperti memukul, membunuh dan sebagainya. Seterusnya, bagi faktor utama yang menyebabkan berlakunya kecelaruan psikologi dalam watak filem The Shutter Island adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi merujuk kepada masalah gangguan mental yang berlaku dalam diri individu tersebut. Individu tersebut tidak boleh mengawal emosi serta tingkah laku untuk lebih tenang, namun cenderung untuk melakukan sesuatu perkara yang negatif. Sebagai contoh, watak Dolores, iaitu isteri Andrew Ladies yang mengalami masalah mental yang teruk sehingga sanggup membunuh dan menenggelamkan ketiga-tiga anak mereka sampai mati. Faktor predisposisi merujuk kepada kebolehan fizikal dan rohani seseorang
dalam menentukan gaya hidup serta tingkah laku individu tersebut. Namun begitu, faktor hubungan interpersonal menjadi faktor utama dalam perjalanan cerita The Shutter Island. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan Andrew dan Dolores yang kurang baik kerana Andrew jarang pulang ke rumah atas faktor kerja sebagai seorang militer sehingga dia tidak mengetahui masalah tekanan mental yang dihidapi oleh isterinya yang telah membunuh ketiga-tiga anaknya. Disebabkan hal ini berlaku, Andrew menghadapi tekanan yang stres dan tekanan emosi. Assalamualaikum. Kita pergi kepada soalan C, iaitu berkaitan teori. Teori psikologi yang terdapat dalam watak dan dalam cerita The Shutter Island adalah teori psikoanalitik. Teori ini diasaskan oleh Sigmund Freud. Teori ini menekankan tingkah laku manusia yang berpunca daripada satu proses tidak dirancang, ketakutan dan keinginan yang tidak disedari secara langsung yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Kita dapat melihat bahawa Edward walaupun seorang penyiasat tetapi dia terpaksa mengontrol dirinya kerana asyik dibelenggu dengan mimpi tidak disedari dengan melihat anak dan isterinya dan pakcik tua yang bernama Ladys yang bakar rumahnya. Kedua yang terdapat di dalam jalan cerita dan watak The Shutter Island adalah teori kognitif. Psikologi Gestalt menunjukkan bahawa keseluruhannya lebih besar daripada jumlah bahagian-bahagiannya, yang menunjukkan bahawa ia adalah banyak perkara yang berbeza bersama-sama yang membentuk personaliti semasa Edward dan mengapa dia bertindak semula kepada keadaan. Detik utama yang banyak mempengaruhi kehidupan Edward adalah apabila dia memutuskan untuk membunuh isterinya kerana dia menengkung anak-anak mereka dan tidak pernah ada menyebut tentang sebarang kemerosatan mental sebelum kejadian. Teori terakhir adalah teori hierarki keperluan manusia yang berfokuskan pada tahap kesempurnaan diri. Teori ini bermaksud individu menyedari akar potensi yang ada pada diri dan menimbulkan keinginan untuk menjadi individu yang sempurna dalam semua aspek. Edward ialah seorang pemuda yang cenderung terhadap bidang ketenteraan, iaitu menjadi seorang marshal. Edward menjadi seorang marshal kerana potensi dan minatnya menjadi seorang penyiasat. Edward memiliki sifat yang berani dan hebat, terutama dengan melihat tingkah lakunya seperti berani pergi ke bangunan blok C yang menempatkan pesakit mental yang agresif dan bertemu pesakit di situ semasa di dalam penyiasatan mencari Richard Solando di pulau tersebut. Nama saya Nina Afrina binti Muhammad Lim dan nombor matrik 279138. Berdasarkan filem Shutter Island, terdapat 3 jenis personality yang dapat dilihat pada watak di dalam filem tersebut. Jenis personality tersebut adalah yang pertama, seorang lelaki yang kacak dan mempunyai sikap ketidaksabaran. Yang kedua, seorang pakar psikiatri yang sangat komited dan mempunyai sikap keberanian. Dan yang terakhir ialah seorang isteri yang cantik tetapi mempunyai sikap ketidaksiuman. Pertama, seorang lelaki yang kacak dan mempunyai sikap ketidaksabaran ini merujuk kepada personality Teddy Daniels atau lebih dikenali sebagai Teddy. Sikap ketidaksabaran ini adalah di mana seseorang itu merasa gelisah atau cepat marah terhadap sesuatu perkara dan tidak suka akan kelewatan. Contoh pada bahagian filem tersebut, Teddy hilang kesabarannya semasa menjalankan soal siasat terhadap salah satu pesakit mental yang bernama Peter Brain dengan mendesak pesakit tersebut dan menanyakan bahawa adakah beliau kenal pesakit yang bernama Andrew Ladys. Kedua, seorang pakar psikiatri yang sangat komited dan mempunyai sikap keberanian ini merujuk kepada personality Dr. Lester Sheehan. Sikap keberanian ini adalah di mana seseorang itu tidak takut dan tabah dalam menghadapi situasi yang bahaya, menghadapi cabaran, serta bersedia dalam menempuh apa-apa jua yang bakal menimpa diri mereka. Contohnya, Dr. Lester Sheehan berani mengambil risiko dengan berpura-pura menjadi rakan setugas Teddy dalam US Marshal sebagai Chuck, walaupun beliau tahu bahawa Teddy adalah merupakan seorang pesakit mental yang sangat berbahaya di Ash Cliff. Ketiga, seorang isteri yang cantik tetapi mempunyai sikap ketidaksiuman ini merujuk kepada personality Dolores Chanel, iaitu isteri kepada Andrew Ladys.
Sikap ketidaksiuman ini merupakan sikap yang tidak waras, tidak sedar atau gila yang ada pada diri seseorang yang mempunyai masalah mental. Sikap ini boleh menyebabkan mereka cenderung untuk mencederakan diri mereka sendiri atau orang lain. Contohnya, Dolores Chanel ini dibelenggu kekecewaan dan mempunyai kecenderungan membunuh diri dengan membakar pangsapuri mereka, namun gagal. Setelah itu, Dolores juga telah membunuh ketiga-tiga anak mereka dengan melemaskan kanak-kanak tersebut ke dalam tasik. Jenis pembelajaran di dalam filem The Shutter Island mempunyai 3 jenis iaitu pembelajaran kognitif, pelaziman klasik dan pelaziman operan. Yang pertama, pembelajaran kognitif iaitu perkembangan yang dialami oleh otak dari pemikiran manusia dan ia dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan percakapan. Pembelajaran ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. Contohnya, Edward telah ditenangkan oleh Dr. John untuk rawatannya. Dia juga mengingati anak-anak dan isterinya itu adalah sebahagian daripada halusinasinya. Dia juga menanyakan dirinya yang sebenar kepada Dr. John. Yang kedua pula ialah pelaziman klasik. Menurut Ivan Pavlov, pelaziman klasik adalah pembelajaran yang berlaku melalui rangsangan antara rangsangan alam sekitar dengan alam semula jadi. Gerak balas yang dikatakan ini dikenali sebagai gerak balas tanpa syarat iaitu unconditioned response UR dan unconditioned stimulus pula ialah rangsangan yang membawa tindak balas secara semula jadi. Contohnya, Chuck dengan Edward terkejut apabila melihat sebiji kereta membuka lampu dan menyuruh ke arah mereka, disertakan pula ketika itu hujan angin ribut yang kuat. Lalu mata mereka berkelip apabila melihat cahaya itu. Selain itu, Dr. Jeremiah telah disuntik oleh Edward sehingga pingsan apabila dia menanyakan soalan di mana anaknya yang sebenar. Yang ketiga ialah pelaziman operan. Pelaziman ini dijelaskan oleh B.F. Skinner dengan E.L. Thorndike bahawa operan merupakan tindak balas yang berlaku ke atas alam persekitaran. Peneguhan positif ialah rangsangan yang diberikan untuk meningkatkan kemungkinan tingkah laku berulang, manakala peneguhan negatif ialah rangsangan yang boleh mengurangkan tindakan tingkah laku berulang. Contohnya, pengukuhan berlaku apabila Dr. John Curley menceritakan tentang nama-nama Edward Daniels dengan Andrew Ladies serta Ruckus Orlando dengan Dolores Chanel kepada Edward. Akibat Edward rasa tidak puas hati atas soalan-soalan tersebut, lalu dia memberontak dengan kemarahannya kepada Dr. John. Dr. John meningkirnya semula dengan menceritakan kepadanya nama-nama tersebut. Nama-nama mereka menggunakan huruf yang sama tetapi ditukar-tukar menjadi nama yang lain. Melalui penjelasan yang telah diterangkan oleh Dr. John kepada Edward, lalu dia menerima kenyataan tersebut dengan perlahan-lahan. Motivasi terbahagi kepada dua jenis motivasi iaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik diwujudkan daripada rangsangan dalaman diri seseorang yang berlaku disebabkan oleh dorongan faktor semula jadi seperti kepuasan diri, kesedaran diri ataupun rasa ingin tahu yang dalam melakukan sesuatu perkara tanpa mengharapkan apa-apa jenis penghargaan ataupun ganjaran daripada orang lain. Motivasi intrinsik yang terdapat di dalam filem The Shutter Island tersebut ialah apabila Edward Teddy yang menganggap dirinya sebagai US Marshal mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dalam dirinya untuk merungkai permasalahan yang terdapat di rumah sakit jiwa tersebut. Kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ini berlaku setelah dirangsang daripada luaran diri seseorang. Motivasi ekstrinsik ini berlaku bagi mendapatkan penghargaan ataupun ganjaran yang jelas disebabkan oleh kejayaan mencapai sesuatu matlamat. Motivasi ekstrinsik yang terdapat di dalam filem The Shutter Island ialah bayangan isterinya Dolores Chanel yang kerap muncul di hadapannya menggalakkan Edward Teddy untuk meneruskan penyiasatan tersebut sehingga Edward Teddy menemui pelbagai kebenaran yang mengejutkan di rumah sakit jiwa itu. Bayangan isterinya itu merupakan faktor luaran wujudnya motivasi ekstrinsik dalam dirinya serta matlamatnya untuk mencari Andrew Ladies yang dianggap sebagai pembunuh isterinya terungkap.